Hai semua, apa khabar? Pada kali ini, Cikgu Lina akan menunjukkan cara-cara menulis ringkasan untuk kertas 1 Bahasa Melayu PT3. Soalan ringkasan merupakan salah satu soalan pemindahan maklumat yang dikemukakan dalam bahagian C kertas 1 Bahasa Melayu PT3. Selain daripada soalan ringkasan, turut diajukan pada bahagian ini sama ada soalan ulasan ataupun soalan rumusan. Bahagian ini memperuntukkan 15 markah. Murid akan diberikan sebuah petikan untuk diringkaskan. Kebiasaannya setiap petikan mengandungi 7 hingga 10 isi. Murid digalakkan menulis seberapa banyak isi yang ditemui asalkan tidak melebihi had perkataan yang ditetapkan. Terlebih dahulu, marilah kita lihat kriteria pemarkahan untuk soalan ringkasan. Soalan ringkasan perlulah ditulis minimum sebanyak 5 isi kerana soalan ini memperuntukkan 10 markah untuk isi dan 5 markah bahasa yang menjadikan keseluruhan markah ringkasan 15 markah. Markah bahasa dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat cemerlang 4 hingga 5 markah, peringkat baik 2 hingga 3 markah dan peringkat memuaskan 1 markah. Murid mestilah menulis ringkasan menggunakan bahasa yang baik dan lancar, menggunakan ayat sendiri, pemilihan kata yang tepat dan ayat yang gramatis, penanda wacana sesuai serta ejaan dan tanda baca betul untuk mendapatkan markah bahasa yang cemerlang. Seterusnya ialah teknik untuk kita menulis ringkasan. Pertama sekali, murid mestilah membaca dan memahami kata kunci soalan. Yang seterusnya, bacalah petikan sekurang-kurangnya 2 kali kerana apabila kita membaca 2 kali, kita akan lebih peka terhadap isi yang terdapat dalam petikan tersebut. Seterusnya, gariskan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan. Tulis dalam satu perenggan sahaja. Tulislah ringkasan tidak lebih daripada 100 patah perkataan dan gunakan penanda wacana yang sesuai untuk menyambung ayat demi ayat. Seterusnya, elakkan menulis huraian dan contoh sebagai isi serta elakkan daripada menulis isi sendiri. Akhir sekali, kira jumlah patah perkataan dan tulis di bawah sebelah kanan. Langkah pertama untuk menulis ringkasan ialah kita perlu membaca dan memahami kata kunci soalan. Contoh soalan seperti berikut. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah menghadapi bencana alam. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Lihatlah perkataan langkah-langkah menghadapi bencana alam yang telah cikgu serlahkan. Kata kunci soalan dalam arahan soalan ini ialah langkah-langkah menghadapi bencana alam. Langkah-langkah boleh juga dikenali sebagai usaha-usaha atau cara-cara atau kaedah ataupun tindakan. Contoh kata kunci yang biasanya dikemukakan dalam soalan ringkasan ialah langkah-langkah yang sama maksud dengan usaha-usaha, cara-cara, kaedah ataupun tindakan. Yang kedua, sebab-sebab, faktor-faktor atau punca-punca. Yang ketiga, kesan-kesan, implikasi ataupun impak. Yang keempat, kepentingan, kebaikan, faedah ataupun kesan positif. Yang kelima, keburukan, ancaman, kelemahan ataupun kesan negatif. Yang keenam, kekangan, masalah ataupun halangan, dan yang ketujuh, tugas atau peranan atau tanggungjawab atau fungsi atau sumbangan. Baiklah, seterusnya cikgu akan terangkan langkah demi langkah untuk menulis ringkasan. Langkah pertama, murid mestilah membaca arahan soalan dan mengenal pasti kata kunci. Contoh kata kunci yang dikemukakan dalam soalan ringkasan seperti yang telah cikgu terangkan sebelum ini, termasuklah sebab-sebab, kesan-kesan,
kepentingan, keburukan, kekangan ataupun sumbangan. Yang kedua, baca petikan dengan teliti. Murid digalakkan untuk membaca petikan sekurang-kurangnya 2 kali. Langkah ketiga, gariskan isi-isi penting dalam petikan. Tidak semestinya setiap perenggan dalam petikan mempunyai isi penting. Oleh itu, murid mestilah mengenal pasti isi penting yang betul. Yang keempat, tulislah ringkasan dengan lengkap dan kira jumlah patah perkataan. Perkataan dikira sebagai satu perkataan untuk kata nama khas seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, SMK Penrisen nombor 1, Hospital Umum Sarawak dan sebagainya. Seterusnya, perkataan dikira sebagai satu perkataan, kata majmuk seperti urus setia, tarikh seperti 5 Oktober 2020, kata ganda, angka yang ditulis dalam perkataan dan gelaran. Sekarang marilah kita lihat contoh soalan ringkasan. Murid-murid diminta membaca arahan soalan dan petikan ini. Pertama sekali, kita akan mencari kata kunci yang terdapat daripada arahan soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah menghadapi bencana alam. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Frasa langkah-langkah menghadapi bencana alam telah cikgu serahkan, kerana itulah kata kunci yang terdapat daripada soalan ini. Langkah seterusnya, kita perlu membaca petikan dengan teliti. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita membaca petikan dengan teliti, kita dapat mengenal pasti isi-isi penting dengan betul. Untuk perenggan pertama, tiada isi penting. Untuk perenggan kedua pula, terdapat 3 isi penting. Isi penting yang pertama, setelah cikgu serlahkan dan ditandakan dengan nombor 1, iaitu setiap rakyat perlu diberikan kesedaran tentang bencana ini. Isi penting yang kedua, mereka juga perlu disedarkan bahawa sikap tidak peduli dan acuh tidak acuh terhadap alam sekitar turut menyumbang kepada fenomena alam yang sukar diduga. Isi yang ketiga, masyarakat harus dilatih dengan pelbagai latihan kecemasan supaya bersedia menghadapi bencana alam. Lepas mengenal pasti isi pada perenggan kedua, marilah kita lihat isi-isi penting yang terdapat dalam perenggan yang ketiga. Terdapat 4 isi penting dalam perenggan ketiga, iaitu yang pertama, isi keempat, kerajaan melalui agensi-agensi yang berkaitan telah mengambil pelbagai inisiatif dengan menyediakan infrastruktur amaran awal sebagai persediaan menghadapi bencana. Isi yang kelima, Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS telah membangunkan sistem ramalan dan amaran awal banjir yang menyalurkan maklumat kepada agensi berkenaan dan orang awam. Isi yang keenam, Jabatan Meteorologi Malaysia, JMM pula, bertindak sebagai pemantau, pengkaji dan peramal keadaan cuaca sekaligus bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat berkaitan cuaca atau tsunami kepada orang ramai. Dan isi yang ketujuh, Jabatan Kejar Raya JKR pula berperanan dalam melaksanakan penyelenggaraan serta pemantauan sebelum dan selepas bencana. Setelah murid-murid menyerlahkan isi-isi penting,
marilah kita menyenaraikan isi-isi penting sebelum kita mula menulis ringkasan. Isi penting yang telah kita peroleh daripada petikan tadi termasuklah yang pertama, setiap rakyat perlu diberikan kesedaran tentang bencana ini. Yang kedua, mereka juga perlu disedarkan bahawa sikap tidak peduli dan acuh tidak acuh terhadap alam sekitar turut menyumbang kepada fenomena alam yang sukar diduga. Yang ketiga, masyarakat harus dilatih dengan pelbagai latihan kecemasan supaya bersedia menghadapi bencana alam. Isi yang keempat, kerajaan melalui agensi-agensi yang berkaitan telah mengambil pelbagai inisiatif dengan menyediakan infrastruktur amaran awal sebagai persediaan menghadapi bencana. Isi yang kelima, Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS telah membangunkan sistem ramalan dan amaran awal banjir yang menyalurkan maklumat kepada agensi berkenaan dan orang awam. Isi yang keenam, Jabatan Meteorologi Malaysia, JMM pula, bertindak sebagai pemantau, pengkaji dan peramal keadaan cuaca sekaligus bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat berkaitan cuaca atau tsunami kepada orang ramai. Dan isi yang ketujuh, Jabatan Kejar Raya iaitu JKR pula berperanan dalam melaksanakan penyelenggaraan serta pemantauan sebelum dan selepas bencana. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan contoh menulis ringkasan seperti rangka jawapan yang berikut. Perkataan antara kemudian dimasukkan dengan kata kunci soalan. Letakkan perkataan termasuklah diikuti dengan isi 1. Gunakan penanda wacana sebelum memasukkan isi 2, isi 3, isi 4 dan isi 5. Antara penanda wacana yang boleh digunakan dalam menulis ringkasan ialah selain itu, seterusnya, selanjutnya, tambahan pula, di samping itu, seperkara lagi, akhir sekali. Berikut ialah contoh menulis ringkasan dengan lengkap. Untuk menulis ringkasan, murid hanya perlukan satu perenggan sahaja. Mulakan dengan perkataan antara, kemudian dimasukkan dengan kata kunci yang terdapat daripada soalan. Antara langkah menghadapi bencana alam termasuklah masukkan isi pertama, setiap rakyat perlu diberikan kesedaran tentang bencana ini. Nokta. Kemudian masukkan penanda wacana, selain itu disambung dengan isi kedua, isi ketiga, keempat dan kelima. Untuk menulis ringkasan, calon tidak perlu memasukkan huraian ataupun contoh bagi setiap isi. Kemudian, gunakanlah penanda wacana yang sesuai untuk menyambung ayat demi ayat. Gunakan gaya bahasa sendiri, iaitu dengan menggantikan beberapa perkataan tertentu, tetapi mestilah membawa maksud yang sama. Kemudian, pada akhir sekali, kira jumlah patah perkataan dan tulislah di bawah sebelah kanan. Baiklah, setelah kita meneliti langkah demi langkah untuk menulis ringkasan, sekarang marilah kita membuat latihan menulis ringkasan. Murid-murid diminta merujuk modul latihan Bahasa Melayu tingkatan 3 halaman 35. Berikut ialah latihan pada modul latihan Bahasa Melayu halaman 35. Baca petikan dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah memartabatkan Bahasa Melayu dalam sektor pendidikan. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Lina harapkan agar semua pelajar dapat memahami dan menguasai cara-cara menulis ringkasan dengan baik. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe channel YouTube Cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.